Assalamualaikum semua. Okey, hari ni kita akan masuk ke subtopik yang baru iaitu bagaimana mewakilkan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah secara graf. Okey, bila kita nampak perkataan graf ni bermaksud kita kena ada kertas graf lah. Tapi kalau awak tak ada kertas graf pun tak apa, boleh pakai kertas putih je. Tak ada masalah. Tapi awak kena, nanti saya ajar macam mana awak nak plot dia. Apa yang ada dekat dalam subtopik 6.24 ni tadi, iaitu yang pertama saya bagi awak tips lah macam mana nak jawab soalan ni. So, kalau awak tengok dekat dalam buku teks kan, muka surat 136, awak akan ada jumpa yang jadual yang warna biru tu, kan ada 4 kan. Okay. Apa tips dia nak menjawab soalan-soalan yang macam ni? Yang pertama, awak buat jadual. Kalau dia dah bagi jadual macam dalam muka surat 136 tu, so tak payah buat jadual lah kan. Maksudnya awak kena lengkapkan jadual tu. Macam mana nak lengkapkan jadual tu? Gantikan nilai X dalam persamaan linear. Dia akan bagi persamaan linear tu, awak gantikan nilai X masuk ke dalam persamaan linear. Kalau dia bagi, kalau dia tak bagi nilai X. Kalau yang ni, dia tak bagi nilai X, dia bagi nilai Y. Tak apa, awak gantikan nilai Y tu dalam persamaan linear. Mana-manalah, kadang-kadang dia bagi nilai X, kadang-kadang dia bagi nilai Y, ikut keadaan dia lah. Okey, yang ketiga ni, lepas awak dah lengkapkan jadual, dah gantikan nilai X atau Y dekat dalam persamaan linear, kemudian awak kena bentukkan graf ataupun plotkan graf. Okey, macam mana? Saya akan ajar satu persatu. Tapi tips ni penting untuk awak, okey, sebelum awak menjawab soalan yang berkaitan dengan macam mana kita nak wakilkan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah secara graf. Ini adalah salah satu contoh yang ada dekat dalam muka surat 136. Saya ambil yang B. X tolak 2Y sama dengan 8. Okey, ni adalah dia punya jadual. Kalau awak tengok dalam muka surat 136 buku teks tu, dia jadual dia macam ni lah kan. Ni jadual dia. Okey, yang ni tak ada. Tapi saya buatlah sebab lagi nanti saya nak ajar awak macam mana nak plot graf ni. Okey, tengok tips balik Bila kita dah dapat soalan yang macam ni, X tolak 2Y sama dengan 8. Okay, yang pertama, buat jadual. Jadual dah ada kan? So, kita kena lengkapkan jadual tu. Macam mana nak lengkapkan jadual tu? Gantikan nilai X atau Y dalam persamaan linear. Okay, sekarang ni, yang nombor 2 ni, dia bagi nilai X. Bila dia bagi nilai X, kita kena cari nilai Y. Maksudnya, nilai X ni gantikan dekat dalam persamaan linear dekat atas ni. Okey, macam mana? Okey, macam mana? Saya akan tunjuk kejap. Okey, sekarang saya akan tunjukkan dekat awak macam mana kita nak masukkan nilai X ni dalam persamaan linear ni. Okey, kita buat satu-satu. Okey, sekarang ni sekejap saya ni. Okey, sekarang ni dia bagi persamaan linear kita adalah X tolak dengan 2Y sama dengan 8. Dia bagi macam ni kan? Okey, bila dia bagi macam ni, kita nak kena gantikan nilai X. Okey, awak tengok ni. Nilai X yang pertama dekat sini adalah kosong. Okey, bila kosong, masukkan. Sekejap, saya pakai pen merah lah. Okey, bila kosong, masukkanlah. Okey, tulis X sama dengan kosong kan? Okey, bila X sama dengan kosong, maksud dia kosong tolak 2Y sama dengan 8. Saya dah gantikan lah. X ni kan sama dengan kosong. So, saya tulis X ni bersama dengan kosong. Saya gantikan terus X ni adalah kosong. Faham tak kat situ? Okey, bila kosong, saya buat satu-satu lah bagi awak nampak. Okey, kosong kita bawa dia ke belah kanan. Jadi, negatif 2Y sama dengan 8 tolak kosong. Kat sini kan positif kan? Kosong sebenarnya tak ada nilai tapi saya nak tunjuk dekat awak satu persatu. Okey, bila negatif 2Y sama dengan 8 tolak kosong, 8 juga kan? So, 8. Okey, sekarang kat sini kan darab. Yang saya ajar video yang sebelum ni kan, kalau darab, bawa ke belah kanan, dia akan jadi bahagi. Okey, so jadi Y sama dengan 8 bahagi negatif 2. Jangan tinggal negatif ni. Negatif ni dia takkan hilang. Okey, dia cuma akan berubah dia punya operasi saja. Kalau kat sini darab, bawa ke sini, bawa ke kanan, dia akan jadi bahagi. Negatif, positif ke negatif ke, tetap sama. Dia punya simbol tu sama. Faham tak? Kalau macam yang ni kan, contoh macam kosong ni kan, kosong ni depan dia positif dengan negatif, kita bawa ke sana, dia jadi tukar simbol. Tapi kalau dia darab ataupun bahagi, simbol dia
kita tetap bawa. Yang hanya berubah adalah operasi. Faham tak? Saya harap faham kat situ lah. Okey, Y sama dengan 8 bahagi dengan negatif 2, kita akan dapat negatif 4. Boleh tak? Maksud dia, X sama dengan kosong, Y akan sama dengan 4. Lepas tu awak tulislah dekat jadual ni. Kita nak lengkapkan jadual kan? Awak tulis. Okey, X sama dengan kosong, Y akan dapat negatif 4. Macam tu, selesaikan satu persatu. Okey, saya tunjuk lagi. Lepas ni saya nak suruh awak buat pula. Okey, sekarang ni X sama dengan 2 pula. Kan, kat sini kan? Kat sini yang kotak yang ketiga ni, X sama dengan 2. Okey, jadi kita buatlah. X sama dengan 2. Okey, apa jadi? Bila X sama dengan 2, kita gantikan kat sini 2. 2 tolak dengan 2Y sama dengan 8. Okey, 2 ni bawa dia ke belah kanan. Dia akan jadi negatif 2Y sama dengan 8 tolak 2. Kenapa tolak 2? Sebab dekat sini tambah positif kan. Sebab bila dia tak ada simbol, maksud dia positif lah. Bila positif, bawa ke kanan, dia akan jadi negatif. Okey? Dia akan tetap sama. Kalau positif, negatif, dia akan tetap sama. Cuma bila darab dengan bahagi, dia punya simbol tak akan berubah. Dia punya, bila melibatkan operasi dia berubah. Simbol tak akan berubah. Tapi dekat sini, dia melibatkan simbol. Jadi, kena ubahlah. Macam tu. Faham kan? Okey. Bila kita nak selesaikan, negatif 2Y sama dengan 8 tolak 2, kita akan dapat 6. Okey. Okey. Y. Okey. Negatif 2 ni bawa ke belah kanan, kita akan dapat, dia akan jadi 6 bahagi negatif 2. Okey. Y sama dengan 6 bahagi dengan negatif 2, kita akan dapat negatif 3. Okey, mungkin ada yang tanya, kenapa kita dapat negatif 3, kenapa tak positif? Okey, awak jangan lupa, yang ini pelajaran waktu bab 1 kalau saya tak silap. Kalau bahagi, dia akan dapat, contoh kan, kat sini kan positif. Positif bahagi dengan negatif, kita akan dapat negatif. Jangan lupa yang itu. Okey, sebab tu kita dapat negatif. Kalau darab pun sama. Negatif, kita akan dapat positif. Bahagi pun macam tu lah. Positif, negatif, negatif. Ni kan positif, negatif, negatif lah. Macam tu, faham? Okey, bila sekarang kita dah dapat X sama dengan 2. Kat sini X sama dengan 2 kan? Y sama dengan negatif 3. So, kita lengkapkanlah jadual kat sini. Okey, bila X sama dengan 2, Y kita akan dapat negatif 3. Negatif 3 yang kita buat ni tadi. Okey, untuk lengkapkan jadual yang seterusnya 4, 6, 8, 10, saya nak awak pausekan video ni dan awak lengkapkan sendiri seperti yang saya dah tunjukkan ni. Masukkan nilai X ni berapa, 4, 6, 8, 10, selesaikan, bawa dia ke kanan, ke kiri, ke kanan. Selesaikan, dapat Y tu sama dengan berapa. Okey, lepas tu saya akan teruskan dengan plotkan graf. So, saya nak awak lengkapkan dulu jadual yang ini. Okey? Okey, dah lengkapkan dah jadual yang ni. Okey, bila dah lengkapkan jadual yang ni, dekat X, Y ni, yang dekat kotak yang bawah sekali ni, awak tulis balik lah. Sebab dia kan kat sini kan X, Y dalam kurungan kan. So, awak buatlah 0, negatif 4. Macam saya buat ni. 0, negatif 4. Dia macam kecil sikit. Sebab saya tak ada ruang sangat. So, 2, negatif 3. Awak tulis 2, negatif 3. 4, negatif 2. 4, negatif 2. Awak tulis lengkapkan dekat sini. Okey? Sebab ini adalah koordinat dia. Kita nak buat graf ni. Okey. Sekarang ni, graf saya dah lukiskan palang dia. Okey, awak lukiskan palang yang macam ni juga. Okey, sekarang kita nak plot graf ni. Tapi, sebelum kita nak plot graf ni, kita kena tulis dulu nombor yang mewakili paksi X, nombor yang mewakili paksi Y. Apa nombor yang mewakili paksi X? Dia dah bagi dah dekat sini. 0, 2, 4, 6, 8, 10. So, awak tulis je kat sini 0. Kat sini 2, 4, 6, 8, 10. Macam tu saja. Okey, nilai Y untuk paksi Y punya nilai yang awak dapat tadi.
Negatif 4. Bila negatif 4, awak kena, yang ni dah belajar saya rasa kalau awak dekat sekolah rendah pasal graf. Ke belum lagi? Kalau graf negatif, dia dekat bawah, dia di bawah. Kan ni palang, ni kan part CX kan. So dia dekat bawah kalau negatif. Kalau dekat atas, nilainya positif. Kalau dekat bawah, nilainya negatif. So bila part CY, awak kena ingat, part CY ni, nilai positif dia belah atas. Nilai negatif dia belah bawah. Kalau part CX, nilai positif dia belah kanan. Nilai negatif dia nanti belah kiri. Macam tu. Faham tak? Okey. Okey, sekarang ni Y kita dah tahu dah negatif 4 semua tu kan. So kita tulis je lah. Dekat Y ni, bila part CY dekat belah atas, dia adalah positif. Tengok dekat Y ni, mana yang positif? Kosong dah tulis dah. So, 1 je kan. So, kita tulis dah 1. Sebab tu saya punya part CY yang dekat atas ni kecil je. Sebab ada 1 saja nilai positif. Okey, dekat Y ni pula, dekat belah bawah ni pula. Tengok, dia bermula dengan negatif 1. So, kat sini lah negatif 1. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Muat-muat. Okey, sekarang ni kita nak plotkan dia. Okey, macam mana nak plotkan dia ni? Okey, sekarang awak tengok dekat XY ni. Okey, sekarang kita dapat 0, negatif 4. Maksud dia 0, negatif 4 dekat sini. Maksudnya kita kena tanda kat sini lah. Macam tu. Okey, sekarang tengok yang kedua pula. 2, 2, negatif 3. So, tanda je kat sini lah. Okey, yang ke seterusnya. 4, negatif 2. Tanda dekat sini. Okey, 6 pula. 6, negatif 1. Okey, dekat sini. 8. 8, kosong. Kat sini saja. Kosong lah kan. Kat situ. Okey, kalau 10, 1. Tanda dekat atas. Macam tu. Okey. Dah faham dah macam ni, maksud dia macam mana? So, awak tengok kat sini je, refer kat sini je. Kalau kat sini, kalau nilai X tu kosong, nilai X tu kosong, Y dia negatif 4, so awak tandalah kat sini. 0, 0, negatif 4. Okey, 2, negatif 3. 2, negatif 3. Macam tu nak tulis dia. Okey, 4, 4, negatif 2. Macam tu. 6, 6, negatif 1. 8, kosong. Kat sini jugalah. 10, 1. Atas sikit. Macam tu. Faham tak? Dah nak plotkan dia. Okey, bila dah plot, tak habis lagi kerja ni. Sekejap, mana pembaris saya? Okey, bila dah plot, kita kena gariskan dia. Gariskan dia menjadi satu garisan yang lurus. Alamak, macam tak lurus je ni. Sebab saya tak ada kertas graf kan. Tuan-tuan sikit. Kat bawah sikit. Okey. Okey, bila dah ni, dah plot, kita gariskan dia menjadi satu garisan yang lurus. Macam tu. So, yang inilah yang dimaksudkan persamaan linear yang dalam dua pemboleh ubah secara graf. Inilah yang dimaksudkannya. Dan macam inilah untuk buat dia. Okey? Faham tak? Jangan lupa tips yang saya ajar ni, yang saya bagi ni. Yang pertama sekali, buat jadual ataupun lengkapkan jadual. Kalau dia tak bagi jadual, kita kena buat jadual tu. Kalau dia dah bagi jadual, lengkapkan je lah. Tak ada masalah. Lepas tu yang kedua, gantikan nilai X ataupun Y dalam persamaan linear. Gantikan. Ni persamaan linear ni. Gantikan nilai X ataupun Y. Tengoklah mana yang dia bagi. Seterusnya, bentukkan graf ataupun plotkan graf. Yang kita buat ni. Bentukkan graf. Lepas tu, kita plotkan graf. Plot. Kita gariskan menjadi satu garisan lurus. Okey? Faham? Okay, saya bagi awak tengok lama sikit lah. Okey. Apa yang awak kena tahu sekarang ni adalah, okey, bila dalam satu topik ni, semua graf mestilah garisnya lurus. Tak kisah graf tu macam mana sekalipun. Tak kisah graf tu dia macam dia ke bawah macam ni ke. Okey, tak kisah pun graf tu, contohkan macam ni kan. Tak kisahlah graf tu macam ni ke, graf tu dia bentuk je macam ni ke, graf tu bentuknya macam mana lagi ya? Macam ni ke, tak kisah macam mana sekalipun, tapi yang pasti dia mestilah garis lurus. Dia mestilah garis lurus.
Garis lurus, garis lurus, garis lurus, lurus. Dia tak boleh graf tu dia jadi garis yang macam ni ke, garis yang tiba-tiba macam ni ke. Dia tak boleh. Dia kena mestilah garis lurus. Okey? Macam yang kita dapat ni. Garis lurus kan? Okey, itu yang awak kena tahu. Dia mestilah garis lurus. Okey, saya nak bincangkan sikit pasal latih diri 6.2 ni, 6.2D. Saya rasa awak tak payah buat kot. Cuma saya bincang terus, nanti awak faham lah kan? Okey, kalau awak tengok dalam muka surat 136 tu ada latih diri 6.2D kan? Okey, yang ni kan latih diri 6.2D kan? Okey, kalau awak tengok dekat sini, dia kata antara rajah berikut yang manakah mewakili persamaan linear dalam dua pemboleh ubah secara graf. Okey, macam yang saya cakap tadi, persamaan linear dalam dua pemboleh ubah secara graf mestilah garis lurus. Sekarang ni yang A, rajah A, persamaan linear ataupun bukan? Dia adalah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah secara graf. Dia betul. Dia yang kita panggil dia mewakili lah. Okey, tengok rajah B tu. Dia macam condong sikit. Dia macam melengkung sikit. So, dia bukan. Dia tidak mewakili persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Sebab dia bukan garis lurus. Macam saya cakap tadi, dia mestilah garis lurus. Okey, yang C pun sama. C tu garis lurus. Jadi, dia mewakili persamaan linear dalam dua pemboleh ubah secara graf. Okey, boleh faham tak? Saya harap awak boleh faham sebab satu topik ni sangat mudah. Yelah, awak cuma lengkapkan jadual, lepas tu plotkan graf melalui apa yang awak kira-kira awak dapat. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Untuk saya nak bagi awak kerja rumah. Okey, untuk kerja rumah saya rasa awak buat je mahir diri 6.2 ni. Dalam muka surat 137 ada mahir diri 6.2. Okey, cuba awak try buat soalan yang ketiga, soalan nombor 3. Mahir diri 6.2 soalan nombor 3. Nanti bila awak dah try buat, awak akan tahulah macam mana nak buat subtopik 6.24 ni. Okey, ini tips dia. Awak kena tahulah, awak kena suka hati awak lah, awak nak hafal ke apa ke, tapi tips ni memudahkan awak untuk jawab soalan yang berkaitan dengan 6.24 ni lah. Okey, itu sahaja. Mungkin video ni adalah video yang terakhir daripada saya sebab hari ini, hari Jumaat, adalah hari terakhir saya praktikal. Tapi saya tak berhenti di sini. Awak boleh WhatsApp saya, tanya apa-apa je yang awak nak tanya. Saya akan jawab semampu saya. Last word, terima kasih untuk kerana tengok saya punya video daripada awal sampailah ke hari yang terakhir ni. Macam sedih lah pula. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.